Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, menyambung perbahasan kita ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong semasa meresmikan mesyuarat pertama Penggal Kelima Parlimen ke-12 pada 12 bulan Mac 2012. Saya mohon untuk merakamkan setinggi-tinggi kekesalan terhadap Kerajaan Persekutuan kerana amalan diskriminasi dan menganaktirikan negeri Kelantan dan rakyat negeri Kelantan. Penderaan ini bukan berlaku sejak 20 tahun yang lalu, bila mana Tok Guru Ni Aziz diperkenankan menjadi Menteri Besar Kelantan. Bahkan tindakan menganaktirikan Kelantan berlaku sejak PAS menang pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1959 lagi. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Kemudian bersama-sama menyambut kemerdekaan Melaya pada tahun 1957 dan akhirnya penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Rakyat Kelantan mendukung amalan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan mengundi pada setiap kali pilihan raya umum. 1955 pilihan raya umum pertama, sebelum merdeka, UMNO memenangi dan PAS kalah. 1959 PAS menang, 64 PAS menang, 69 PAS menang, 74 PAS dalam Barisan Nasional menang, 78 UMNO pula menang, 82 UMNO menang, 86 UMNO menang, dan pada tahun 1990 PAS dalam Angkatan Perpaduan Ummah menang semula. Angkatan Perpaduan Ummah 1995, 99, 2004 dan 2008 sampai hari ini pun PAS diberikan mandat oleh rakyat negeri Kelantan. Daripada tahun 1959, iaitu pilihan raya umum yang pertama dalam negara kita, Kelantan selama 18 tahun ditadbir oleh PAS pada peringkat yang pertama dan 20 tahun daripada tahun 90 sehingga tahun 2012 hari ini. Dan UMNO hanya mentadbir Kelantan selama 12 tahun. Persoalannya, mengapa Perdana Menteri bersikap menganaktirikan Kelantan? Apabila hadir ke negeri Sabah, di hadapan rakyat Malaysia di Sabah, menghina rakyat Kelantan dengan ejekan-ejekan tentang kemiskinan negeri. Seolah-olahnya seorang bapa mengejek-ngejek kemiskinan anak kandungnya di hadapan adik-beradik yang lain. $1.8 juta, bukan, 1.4 juta rakyat negeri Kelantan termasuk orang UMNO akan tetap ingat tentang ejekan Perdana Menteri ini sampai mati. Saya akan pesan kepada anak cucu saya bahawa Perdana Menteri Malaysia mengejek keturunan kita di negeri Sabah. Jangan lupa. Sepatutnya kalau kita ada anak tiri sekalipun, kita tak boleh, kita sepatutnya buat anak tiri kita tu macam anak sendiri. Sepatutnya Perdana Menteri sudah akur dengan pengalaman yang sedia ada. Kemudahan-kemudahan asas dinafikan kepada negeri Kelantan. Rangkaian jalan raya yang agak ketinggalan. Sehingga kan apabila Perdana Menteri daripada Kepala Batas mengumumkan pembinaan lebuh raya Kota Baru ke Kuala Krai
Kontrak sudah pun diberikan, award sudah pun diberikan, tetapi dalam rancangan Malaysia yang ke-10 didapati sudah ditarik balik. Jambatan kedua Sultan Yahya Petra yang diletakkan batu asas oleh Perdana Menteri pada waktu itu, pada tahun 2007, sampai hari ini pun masih belum dapat diguna pakai. Muhammad tak laluan ke? Walau bagaimanapun, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana memberikan kontrak jambatan kedua ini kepada Ketua Pemuda UMNO kawasan Kota Baru, kawasan saya. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Rembau kerana membantu dalam urusan ini. Ya Muhammad, boleh minta laluan? Minta laluan sikit boleh? Terima kasih kepada Datuk Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat beri saya sikit laluan. Tadi saya mendengar dengan teliti Yang Berhormat kata di Kelantan ni, dalam pilihan raya sekali PAS menang, sekali Barisan Nasional menang, dan bertukar sampai hari ini Kelantan masih lagi diperintah oleh PAS. Jadi saya nak tanya dengan Yang Berhormat ni, sebab daripada pakatan Yang Berhormat ni punya parti ni, saya nak tahu, kalaulah ada menang, ada kalah, ada apa yang masalah, ada penipuan, ada pilihan raya tak adil, ada macam-macam yang ada. Kalau kita tak adil, kalau kita tak betul, kalau pilihan raya itu tak betul, saya ingat kita Barisan Nasional daripada dulu dah menang dah, tak adalah PAS yang mentah sampai hari ini. Jadi saya terima kasihlah kepada Yang Berhormat tadi menerangkan. Jadi apa pendapat Yang Berhormat? Terima kasih. Persoalan itu tidak relevan dengan apa yang saya cakapkan. Minta maaf ya. Yang keduanya, pelabuhan laut. Yang amat berhormat Tok Guru Ni Aziz di dalam pertemuan Empat Mata telah pun memohon pada tahun 1991 untuk membina suatu pelabuhan laut di pantai Kelantan oleh kerana lokasinya yang cukup strategik berbanding dengan Laut Cina Selatan dan kawasan-kawasan di Timur Jauh. Sampai hari ini belum ada satu kelulusan yang diberikan untuk pembinaan pelabuhan laut di negeri Kelantan. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra merupakan di antara lapangan terbang yang paling sibuk dalam negara, tapi belum dinaikkan taraf menjadi lapangan terbang antarabangsa, sehingga kan rakyat Kelantan sendiri terpaksa dibawa ke Kuala Terengganu untuk penerbangan haji. Balik kepada rangkaian jalan raya. Apabila saya menggunakan kereta daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, kita terpaksa masuk ke bandar-bandar seumpama Raub, ke Bandar Bentung untuk sampai ke Kelantan. Ini merupakan suatu, maknanya kita terpaksa menggunakan masa di antara 7 jam hingga 8 jam baru sampai ke Kota Baru. Sedangkan sepatutnya lebuh raya dan rangkaian jalan raya yang lebih moden dapat dibina untuk negeri Kelantan, menghubungkannya kepada Kuala Lumpur. Dari sudut Geran Persekutuan, senantiasa kami menerima dengan kadar yang agak lewat berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan sekarang ini tidak ada lagi kemudahan pendahuluan yang diberikan kepada negeri-negeri lain. Pada tahun 60-an, ramai di antara pemimpin-pemimpin di negeri Kelantan yang ditangkap di bawah ISA, termasuklah wakil-wakil rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, sehingga kan apabila menghadapi pilihan raya umum 1964, ada di antara wakil rakyat yang terpaksa bertanding meletakkan songkok sebagai lambang, sedangkan tubuh mereka berada dalam tahanan. Tapi alhamdulillah masih lagi menang.
Tok Guru. Ramai di kalangan Tok Guru yang ditangkap di bawah ISA pada waktu itu. Dan ramai yang dizalimi sehingga kan ada yang terpaksa menghadapi suasana yang begitu mencemaskan di dalam tahanan, sehingga kan ada di antara Tok Guru yang membunuh seorang polis yang menjaga keselamatan Tok Guru tersebut dalam tahanan di Perak. Dari sudut ancaman politik kepada negeri Kelantan khusus berlaku pada tahun 1968 apabila 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan ditahan dan dicolek dan ditahan di Jalan Tun Razak selama 1 bulan. Hanya dibebaskan apabila mengaku untuk masuk UMNO. Apabila dibebaskan ke-5 ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan di dalam persidangan Dewan Negeri Kelantan yang dikatakan akan bertukar kerajaan seperti apa yang berlaku di Terengganu pada tahun 1961, tidak berlaku oleh kerana mereka akhirnya berpaling balik kepada PAS di dalam apa yang dinamakan turn about turn. Salah seorang daripada 5 ahli Dewan Negeri yang ditahan itu, iaitu Wakil Rakyat pada tahun 1964 di dalam peristiwa turn about turn tahun 1968, masih lagi hidup di Tanah Merah, Kelantan. Pada menjelang pilihan raya tahun 1969, UMNO menggunakan pemuda tahan lasak untuk membuat kacau dan menekan pengundi-pengundi sehingga berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Berlaku pembakaran jambatan untuk menghalang pengundi-pengundi daripada pergi mengundi. Berlaku kes orang PAS yang tidak boleh balik ke rumah. Apabila balik saja ke rumah, tidur, pagi besoknya dapati tangga rumah tu sudah pun diusung oleh pemuda tahan lasak dan dibuang ke sungai. Ini cerita benar ni. Boleh jadi generasi baru. Nanti ada yang pintu gerbang yang dipasang dirobohkan secara terang-terangan siang hari. Kita dapati cerita-cerita ini daripada orang-orang UMNO yang kemudiannya masuk PAS. Mereka lah pula yang membuka cerita ini. Sehingga kan sampai hari ini pun ada lagi beberapa tokoh UMNO yang bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dalam Parti Melayu Semangat 46 dan akhirnya menjadi ahli PAS. Mereka lah yang menceritakan bagaimana kejahatan yang dirancang, yang dilaksanakan oleh UMNO dan pemuda tahan lasak pada tahun 1969. Apabila masalah tanah menjadi suatu isu yang agak hangat di negeri Kelantan menjelang pilihan raya umum tahun 2004, Kerajaan Negeri Kelantan telah meluluskan penjelasan Muhammad. Sikit saja. Terima kasih Muhammad. Nampaknya hujah yang berhormat menyingkap kepada sejarah silap. Sebetulnya kalau pun kita mau buat cerita yang seperti mungkin 2 hari bercakap dalam dewan ini tidak habis-habis. Banyak yang boleh kita cerita soal bagaimana pemimpin PAS, pemimpin pembangkang. Jadi bolehkah yang berhormat bercerita soal masa depan yang mungkin boleh membantu kemenangan di Kelantan untuk PAS di Kelantan? Okey, cerita saya ucapkan terima kasih kepada Kinabatangan. Cerita masa hadapan, buku jingga. Selepas pilihan raya umum yang ke-13 nanti, Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu akan mengecapi bayaran royalti sebanyak 20%. Itu masa depan. Tan Sri Yang Dipertua, Kerajaan Negeri Kelantan
meluluskan enactment Perbadanan Ladang Rakyat pada 21 Februari 2006 dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2006. Ini cerita ladang rakyat yang sedang berlaku di negeri Kelantan. 10 lokasi ladang rakyat yang melibatkan keluasan tanah 71,901 ekar telah pun dibuka dan seramai 4,834 orang peserta telah pun diambil sejak daripada tahun 2006. Peserta-peserta ini terdiri daripada keluarga miskin yang berpendapatan kurang daripada RM530 sebulan, tak kira sama ada laki-laki ataupun wanita, yang berumur di antara 25 tahun sehingga 60 tahun, dan sebagai peserta ladang rakyat mereka diberikan habuan sebanyak RM200 sebulan. Sejak daripada Julai 2006 sehingga Januari 2012, Perbadanan Ladang Rakyat Negeri Kelantan telah pun mengagihkan dividen sebanyak RM52.4 juta, iaitu pembayaran selama 4 bulan satu kali. Ini merupakan suatu kejayaan apabila tanah-tanah kerajaan tidak lagi diberikan kepada syarikat-syarikat yang besar, tidak lagi diberikan kepada pelabur-pelabur, dan mana-mana tanah kerajaan diusahakan dan dimajukan oleh Perbadanan Ladang Rakyat dan dalam usaha sama dengan syarikat-syarikat yang melabur. Dan hak milik tanah tersebut diberikan di atas nama Perbadanan Ladang Rakyat Negeri Kelantan dan tidak dipajakkan kepada mana-mana syarikat swasta. Tidak diberikan milik, tidak dipindah milik, tidak, bahkan dipajakkan pun tidak. Usahakan nak digadai. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan... Boleh tanya sedikit Muhammad? Sikit ya. Terima kasih Muhammad. Tahniah sebab kerajaan Kelantan berjaya mengusahakan usaha sama untuk kepentingan rakyat. Tetapi bolehkah Muhammad penjelaskan bagaimana pula kerajaan Pulau Pinang dan Selangor asyik-asyik jual tanah pula? Tidak ada usaha yang sebegini. Jadi bermakna berbedalah. Kebetulan Ketua Menteri dia ada sini, dia punya kerja jual tanah saja untuk kepentingan dia. Tanya saya ke tanya Yang Amat Berhormat? Pandangan Yang Berhormat. Saya pun tidak relevan juga. Kita berjaya untuk mengurangkan kadar kemiskinan tegar dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh Perbadanan Ladang Rakyat, dan saya nak menafikan sekeras-kerasnya bahawa ada tanah-tanah yang telah pun digadaikan, dipindah milik ataupun diberikan pajakan kepada syarikat-syarikat daripada luar Kelantan dan juga daripada luar negara kita. Tanah seluas 71,900 ekar ini tetap di atas nama Perbadanan Ladang Rakyat, dan pihak pelabur hanya menyewa dan membayar kadar sewa dan mengusahakan tanah tersebut, dan tidak akan dapat memiliki dan tidak boleh membawa geran hak milik untuk dicagarkan kepada mana-mana institusi keuangan. Ini adalah suatu cara bagi memastikan hak milik tanah negeri Kelantan tetap dipunyai oleh kerajaan negeri Kelantan. Datuk Yang di-Pertua mengenang balik amalan-amalan yang dilakukan oleh pihak kerajaan persekutuan seolah-olah tidak menerima konsep kerajaan berpersekutuan. Bahkan amalan demokrasi di seluruh dunia banyak yang mengguna pakai konsep kerajaan persekutuan ini, di mana pembahagian kuasa seperti apa yang digariskan dalam perlembagaan negara. Dan untuk ini saya rujuk balik kepada titah ucapan
Seri Paduka Baginda di muka surat akhir 16 perkara 33, kepada semua rakyat tumpahkanlah taat setia dan yang tidak berbelah bahagi kepada negara dan sentiasa memelihara, melindungi serta mempertahankan keluhuran perlembagaan persekutuan. Jadi saya juga di sini menggesa supaya pihak-pihak kerajaan, pihak UMNO dan Barisan Nasional dan pihak Dewan dan pihak kerajaan persekutuan supaya menerima dan mengguna pakai konsep kerajaan berpersekutuan, di mana kuasa-kuasa negeri dan kuasa-kuasa persekutuan dan kuasa-kuasa bersama dijelaskan di dalam perlembagaan persekutuan. Oleh kerana itu, Kelantan sebagai satu komponen daripada negara persekutuan Malaysia tidak perlu dianaktirikan dan tidak perlu diderakan di dalam menerima kemudahan-kemudahan seperti apa yang diperolehi oleh negeri-negeri yang lain. Yang amat berhormat Tok Guru Ni Aziz banyak kali apabila berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir pada waktu itu selaku Perdana Menteri, mohon supaya Kelantan dianggap sama dengan negeri-negeri yang lain selayaknya Kelantan sebagai satu komponen di dalam persekutuan Malaysia. Saya masih tertarik dengan jawapan Tun Dr. Mahathir. Minta laluan sedikit. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Kota Baru. Saya ingin minta pandangan. Dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan, pernah ada menteri daripada Kelantan mengakui bahawa beliau memang ada menyekat beberapa projek atau pelaburan untuk diadakan di Kelantan. Saya minta penjelasan apa pandangan Yang Berhormat dalam isu ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Rakaman pengakuan yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri Ailanas di dalam persidangan Dewan Negeri yang saya sebagai speaker pada waktu itu masih dirakam, dan sampai hari ini pun pengakuan itu didapat dipertontonkan dan dapat dilihat oleh rakyat negeri Kelantan secara jelas. Apa yang Tok Guru Ni Aziz maklumkan kepada Tun Dr. Mahathir pada waktu itu mengenai dengan amalan ini, menyekat kemudahan-kemudahan sehinggakan subsidi baja padi kepada petani-petani yang menyokong PAS tidak lagi diberikan selepas daripada tahun 1990. Dan banyak lagi yang diceritakan oleh Tok Guru Ni Aziz. Tun Dr. Mahathir kata, Ustaz, dia panggil Ustaz masa tu, Ustaz, saya boleh terima, saya tak apa, tapi masalahnya budak-budak saya di Kelantan. Mak, boleh cerita sikit? Istilah budak-budak saya di Kelantan, kalau Yang Berhormat Kinabatangan nak kenal, masih ada dalam Dewan ini. Boleh cerita sikit pasal Muhammad Hasan Ali tak? Kenapa dia keluar ada? Tak relevan. Yang Berhormat Kota Baru Tan Sri Yang Dipertua, berkaitan dengan negara persekutuan tadi. Sebagaimana kita maklum, tiap-tiap beberapa bulan Majlis Raja-Raja akan mengadakan mesyuarat-mesyuarat mereka, dan biasanya Perdana Menteri akan mengambil kesempatan kehadiran menteri-menteri besar dan ketua menteri itu untuk mengadakan mesyuarat atau persidangan Perdana Menteri dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, yang dilakukan bukan di Pejabat Agong UMNO ataupun Pejabat Agong Barisan Nasional, tetapi di Putrajaya, di Dewan, mesti Dewan yang besar, hebat dan sebagainya. Tetapi dan dihadiri bukan oleh Perdana Menteri sahaja, bukan oleh menteri-menteri UMNO sahaja, tetapi oleh Ketua Setiausaha Negara, KSU dan sebagainya, yang semuanya menggunakan kemudahan kerajaan negara kita ini. Tetapi dalam semua persidangan ini, menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor tidak dijemput. Adakah 4 orang ini bukan orang Malaysia atau apa? Terima kasih kepada Yang Berhormat Tumpat. 20 tahun
Menteri Besar Tun Guru Nik Aziz di Kelantan menghadapi diskriminasi seumpama ini. Perjumpaan hanya berlaku di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja hari yang pertama apabila semua Menteri Besar dan Ketua Menteri hadir, hari yang kedua bersama dengan Raja-Raja dan hari yang ketiga bersama dengan Perdana Menteri dan Agung dan Perdana Menteri. Tetapi apa yang dinamakan Ambis Club, Kelab Menteri Besar, selama 20 tahun Menteri Besar Kelantan tidak pernah dijemput. Oleh kerana itulah, apa-apa keputusan yang diambil oleh mesyuarat Menteri Besar sebenarnya adalah mesyuarat Menteri Besar Barisan Nasional. Kelantan pun ada wakil, tapi wakil Kelantan itu adalah menteri daripada Kelantan, bukan Menteri Besar Kelantan. Jadi ini amalan dan diskriminasi ini yang dalam masa 20 tahun Tan Sri yang dipertua, amalan yang agak telus, terbuka, transparan hanyalah amalan speaker-speaker. Apabila speaker-speaker, saya speaker-speaker ni dia ada suatu persidangan. Setiap tahun ada persidangan speaker-speaker Malaysia. Saya yang menjadi speaker negeri Kelantan daripada tahun 95 sehingga 2008 mempunyai banyak peluang berinteraksi dengan speaker, timbalan speaker, bukan saja parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara, bahkan seluruh Malaysia. Ini adalah suatu amalan yang tidak ada diskriminasi. Speaker Kelantan dianggap sebagai speaker Dewan Negeri dan tidak ada PAS, tidak ada UMNO. Ini saja. Tetapi kalau dalam mesyuarat setiausaha politik, tidak ada. Saya sebagai setiausaha politik Menteri Besar Kelantan tahun 90 tidak pernah dijemput untuk hadir. Menteri Besar tidak dijemput hadir. Jadi amalan ini seolah-olah UMNO, BN tidak ada keterbukaan, tidak ada ketelusan dan seolah-olah takut untuk menghadapi kami daripada PAS. Boleh Pak baru. Terima kasih Muhammad. Sebelum Kinabatangan mengajukan pencerahan, saya tidak akan memberi pandangan berhubung dengan peraturan mesyuarat kerana yang berhormat paham pernah menjadi speaker. Cuma yang saya ingatkan masa itu, yang berhormat ada 4 minit lagi. Okey, 20 saat siap. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat, saya seronok mendengar Yang Berhormat berbicara soal sekatan, diskriminasi. Tapi sedarkah Yang Berhormat, dulu Pematang Pau, Menteri Keuangan, dialah raja yang sekat kemajuan di Kelantan. Tetapi hari ini Yang Berhormat pertahankan dia, sokong dia. Relevankah tidak ini? Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Tua dan juga Yang Berhormat Kota Baru. Saya rasa kalau diskriminasi ni memang tak eloklah. Saya pun setuju. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata selepas dia dah tak ada besok. Memang diskriminasi ni satu perkara yang berlaku di kalangan umat. Ya, tapi kalau kita nak memperjuangkan, kalau sabarlah. Saya nak sabar, jangan dah ada provoke. Jangan. Kalau kita nak memperjuang, ya Tan Sri kontrol speaker. sikit. Walaupun anugerah Tuhan tapi kontrol sikit. Tan Sri speaker. Kalau kita nak memperjuangkan, ya, kalau kita nak memperjuangkan kebenaran, keadilan, kita juga perlu menunjukkan, ya, yang kita itu mengamalkan keadilan. Jangan kita menunding jari kepada satu pihak, manakala kita melakukan benda yang sama. Saya ambil contoh. Di negeri Perak, selama 11 bulan, Pakatan Memerintah. Ini belum habis lagi dah bangun. Dah bangun. Tidak relevan. Macam mana? Perak, Belum Penang, kita cakap Kelantan. Belum habis lagi. Kelantan saja. Ini ada soal kerajaan PAS. Ya? Macam mana tak berani Dia tahu menghadapi. pasal salah, dia tahu peraturan mesyuarat. Pasal mencela ini atas budi bicara beliau. Ya, tapi belum habis. Tergantung. Tergantung. Saya ucap
saya ucapkan terima kasih. Dewan orang ramai dikunci, tidak diberi peluang kepada rakyat untuk menggunakan. Kelas tadika pun dihalau daripada Dewan Tan Sri yang oleh Ketua Kampung PAS, Ketua Kampung Pakatan Tan Sri. Ini berlaku baru memerintah 11 bulan sudah diskriminasi. Macam mana ini? Terima kasih. Tolong perjelaskan. Ini minta penjelasan. Saya minta penjelasan. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Salak kerana telah membayar kepada negeri Kelantan premium tanah Velcra yang diambil tanah kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba kasih je Tan Sri tak cukup. Dan juga Velga. Saya nak tahu tanah tu yang kita bagi balik tu dah bagi kepada rakyat belum? Dalam duit hasil daripada kelapa sawit yang kita bagi 10,000 ekar tu dah bagi kepada rakyat belum? Tak ada jawapan lagi sampai hari ini. Alhamdulillah. Sampai hari ini puji pun tak boleh. Saya keluar statement dalam surat khabar utusan Malaysia. Saya cabar ni Aziz, Menteri Besar Kelantan. Saya tak apa jadi kepada duit ladang kelapa sawit yang Velcra serah kepada kerajaan. Puji pun tak boleh hasil Fatih. Sampai hari ini. Kalau boleh minta Yang Berhormat Pasir Salak gunakan media lain daripada utusan. Pengurusi lain boleh cabar, jangan cabar pengurusi Velcra. Tan Sri Pengurus Yang Dipertua, saya bukan cabar, saya ucap terima kasih. Takkan tak boleh beza terima kasih dengan cabar. Tak ada nak beri-beri. Terima kasih Pasir Salak kerana dan akhir sekali Tan Sri Yang Dipertua, saya mengharapkan semoga amalan demokrasi berparlimen raja berperlembagaan akan dapat didukung seterusnya oleh generasi yang akan datang, supaya amalan-amalan apa yang saya ceritakan, amalan-amalan yang di luar daripada demokrasi ini, supaya tidak akan berulang lagi di masa-masa yang akan datang. Dan pesanan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebelum membubarkan parlimen ini, perlu memberikan arahan kepada semua menteri besar dan ketua menteri dan menteri-menteri supaya mengosongkan rumah kerajaan awal-awal lagi. Saya bimbang, takut-takut peristiwa apa yang berlaku di Kota Baru, di Kuala Terengganu akan berulang. Apabila kita masuk pada 23 hari bulan 10 tahun 1990, 2 hari selepas pilihan raya umum, ada 7 almari besi kabinet yang ada dalam pejabat menteri besar dan timbalan menteri besar, semuanya kosong, 7 kosong. Sehingga kan setiausaha kerajaan pada waktu itu perlu menempatkan seorang pegawai daripada pejabat SUK untuk jaga pejabat menteri besar. Pesanan ini termasuk speaker kah? Untuk mengusungkan rumah. Di dalam amalan demokrasi berparlimen di Malaysia, apabila Dewan dibubarkan, semua ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negeri gugur kecuali speaker. Speaker akan terus memegang jawatan sehingga persidangan parlimen pertama selepas pilihan raya umum. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.